Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, ini topik pelajaran kita hari ini, kita dah masuk bab 7 ya. Bab 7 ni adalah sangat-sangat penting untuk kerja kursus kita nanti. Mana bab 7 ni tajuknya adalah rancangan perniagaan. Okey, dalam rancangan perniagaan, inilah kerja kursus yang kita akan buat. Kamu akan buat 20 muka surat ya berkaitan dengan rancangan perniagaan. Okey, hari ini kita belajar dahulu apa itu rancangan perniagaan. So, yang pertama, kita kena tahu definisi rancangan perniagaan. Kena tahu ya. Okey, kamu boleh refer buku teks dalam muka surat 197 ya. Okey, dalam definisi rancangan perniagaan ni adalah dokumen bertulis. So dia bertulis, tapi untuk kita sekarang ni kita tak adalah bertulis tangan ya, kita adalah bertaip. Okey, bertulis. So yang pertama mesti ada perkataan dokumen bertulis. Okey, dokumen bertulis. Okey, dokumen bertulis berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan maklumat perniagaan dan juga projek yang hendak dijalankan secara menyeluruh dan dan terperinci ya. Okey, maksudnya keyword sini ada dokumen bertulis. Okey, maklumat perancangan, maklumat perniagaan dan maklumat projek secara terperinci. Secara terperinci. So, 4 ni mesti ada dalam mendefinisikan rancangan perniagaan. Dokumen bertulis berkaitan maklumat perniagaan dan projek yang akan dilakukan secara terperinci. So, barulah dapat, biasanya SPM dia dua markah. Okey, barulah dapat markah penuh. So, ni memang kena ingat ya, dokumen bertulis yang berkaitan dengan maklumat perniagaan dan juga projek secara menyeluruh atau secara terperinci. Okey, itu yang pertama, definisi. Yang kedua, kita tengok, okey, apa yang kita akan belajar lagi? Definisi kita dah belajar, kita akan belajar tentang kepentingan, bagaimana kita nak menyediakan dan bagaimana format untuk menyediakan rancangan perniagaan. So, kita pergi yang kedua, iaitu kepentingan rancangan perniagaan. Yang ni boleh refer buku teks muka surat 198 ya. Okey, boleh refer buku teks ya. Cikgu tak bawa balik buku teks. So, cikgu buat macam ni je lah. Harap nampak ya. Kalau apa, refer buku teks ya. Okey, so ada 5 kepentingan dalam menyediakan rancangan perniagaan. Okey, kita tengok satu persatu. Apa kepentingan menyediakan rancangan perniagaan? Okey, yang pertama. Okey, memberi peluang kepada usahawan untuk menilai projek yang dirancang dengan teliti. Ya, menilai. Okey, menilai projek dirancang dengan teliti. Sebarang kesilapan kita akan jumpa. Okey, masa kita merancang untuk membuat rancangan perniagaan itu. Sekurang-kurangnya dalam rancangan perniagaan itu kita kena tahu apa hala tuju perniagaan kita tu. So kita akan rancang apa hala tuju kita. Kemudian kita akan jadikan dia sebagai garis panduan untuk kita melaksanakan projek yang akan dijalankan. Okey. Yang kedua, kita akan merancang keperluan sumber perniagaan. Tadi kita dah tahu hala tuju dekat sini kan? Okey, jadi sekarang kita akan rancang apa keperluan sumber yang kita perlukan. Antara sumber yang kita perlukan adalah sumber manusia, sumber fizikal dan sumber pembiayaan. Sumber manusia maksudnya berapa ramai pekerja yang kita perlukan untuk menjalankan projek yang kita jalankan ataupun perniagaan yang kita jalankan ya. Okey, yang kedua, sumber fizikal. Fizikal maksudnya alatan, mesin, bangunan, berapa banyak yang kita perlukan. Itu maksudnya sumber fizikal dan juga sumber pembiayaan. Berapa banyak bajet belanjawan, kewangan yang kita perlukan untuk merancang perniagaan kita. Rancangan perniagaan ni kita belum buat bisnes tau, kita baru rancang nak buat bisnes. So ini yang kita kena buat dalam rancangan perniagaan, kena tulis ya. Kita rancang terlebih dahulu. Okey, yang ketiga kita akan
menjangka risiko dan masalah yang timbul semasa melaksanakan projek perniagaan. Kita jangka apa masalah yang akan timbul. Katalah zaman pandemik, kalau kita buka bisnes zaman pandemik sekarang ni, apa masalah yang akan wujud. Boleh tak kita berniaga? Macam hari ni kita dah launching untuk PKP, kerajaan dah announce untuk buat PKP. So kita kena rancang apa risiko yang akan berlaku sekiranya berlaku PKP, sekiranya berlaku bencana alam. Jadi kita kena rancang apa risiko yang, bukan kita rancang lah, kita kena menjangkakan apa risiko yang akan berlaku sekiranya kita melaksanakan perniagaan tersebut. Okey, antara risiko-risiko yang akan timbul, yang pertamanya lain-lain risiko lah dari segi aspek kekurangan modal, kekurangan kepakaran ataupun pemilihan lokasi yang strategi. Itu contoh risiko-risiko yang kita kena fikirkan tentang risiko modal. Adakah kita buat perancangan tu mencukupi dengan modal kita? Adakah lokasi yang kita pilih tu lokasi yang sangat sesuai dengan perniagaan kita? Okey, kemudian kita kena cuba menangani risiko tersebut, okey, dan mengurangkan masalah tersebut dengan beberapa perkara yang perlu dititik beratkan. Kita kena cubalah kurangkan risiko tersebut. Kita dah jangka risiko itu akan berlaku dan apa tindakan kita untuk menghadapi risiko tersebut. Tindakan kita menghadapi risiko dan menangani risiko tersebut. Okey, yang seterusnya, yang keempat, memberi gambaran sama ada projek yang dirancang berdaya maju ataupun tidak. Dalam rancangan perniagaan ni, jika orang baca, orang akan faham, oh baguslah bisnes ni, dia akan cakap macam tu. Nak baca daripada buku yang kita buat, rancangan perniagaan kita buat, orang baru baca, bukannya kita melaksanakan lagi. Tapi dia dah dapat gambaran sama ada perniagaan kita tu berdaya maju ataupun tidak. Okey, daripada sini, okey, kalau kita buat rancangan perniagaan kita tu proper dengan baik dan bila pihak-pihak yang berkepentingan baca dan dia rasa menarik dengan perniagaan tersebut, dia akan barulah dia akan beri kebenaran dalam segala aspek. Contoh nak pinjam duit, dia akan bagi pinjam duit. Macam itulah maksudnya ya. Jadi maksudnya kat sini, dalam rancangan perniagaan tu, kita mesti memberi gambaran perniagaan kita tu mestilah yang berdaya maju. Berdaya maju ni maksudnya apa? Berpotensi meyakinkan pihak-pihak pelabur, pihak-pihak bank dan pihak-pihak berkepentingan untuk membuat pelaburan dalam projek perniagaan yang kita akan jalankan. Okey, so yang kelima, meyakinkan pihak pelabur ataupun pihak bank. Macam mana kita nak yakinkan mereka? Daripada rancangan perniagaan tadi, jika pihak bank ataupun pihak pelabur baca, dia tengok kat situ ada tak kemampuan perniagaan kita ni dari segi aspek kewangan, dari segi aspek pengurusan, dia akan study daripada rancangan perniagaan kita buat tadi tu. Jadi daripada bahan bacaan yang kita bagi pada mereka tu, mereka boleh menilai sama ada perniagaan kita mampu untuk berkembang ataupun tidak. Okey, kenapa pentingnya pelabur-pelabur ni ataupun pihak bank tahu tentang rancangan perniagaan kita? Yang ini bertujuan untuk membolehkan akan membolehkan kemampuan perniagaan kita melakukan sesuatu rancangan yang kita laksana, kemampuan dari segi aspek untuk melaksana, kemampuan daripada aspek kewangan dan kemampuan daripada aspek pengurusan daripada pihak kita. Yang ni penting ya, kenapa pelabur dan bank tu kena baca. Kalau dia rasa yakin dengan kemampuan kewangan, yakin dengan kemampuan pengurusan kita, so mereka akan memberi komitmen dan membolehkan tanggapan yang positif dilakukan terhadap prestasi perniagaan kita. So hari ini kita dah belajar dua perkara. Yang pertama tadi kita dah belajar definisi dan yang kedua kita dah belajar kepentingan rancangan perniagaan. Jika ada masalah, jika tak faham boleh teks cikgu ya. Okey, untuk hari ini saya minta pelajar buat latihan dalam buku aktiviti ya. Okey, latihan dalam buku aktiviti. Okey, latihan buku aktiviti muka surat 104. Okey, saya minta pelajar buat latihan dalam buku aktiviti muka surat 104. Awak buat soalan nombor 1 dan nombor 2. Buat dalam buku aktiviti. Okey, itu saja untuk hari ini. Mudah-mudahan pelajar dapat apa yang disampaikan hari ini dan siapkan latihan dalam buku aktiviti ya.